Tolong scanner. Canon. Ini? X330. Boleh. Ya dah. Super. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullah wa salamuhu ala habibina al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberi ruang kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertemu pada malam ni untuk kita review balik ataupun untuk kita tengok balik contoh-contoh ataupun ayat-ayat ataupun perkataan-perkataan yang mana kalau kita guna kaedah muncung seringai ianya menyebabkan salah dan tidak tepatlah. Okey, yang diraikan pada malam ni Al-Fadhil Ustaz Saiful Azlan bin Cik Daud, abang sulung saya. Jadi malam ni saya tak banyak bercakap, cuma saya banyak bertanya lah. Sebab bersama dengan abang ni kita kena hormat lebih lah. Tanya soalan, dia akan tolong jawab lah. Okey. Seterusnya hadirin hadirat ustaz-ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Cuma saya minta tolong komen clear ataupun tidak. Yang keduanya minta tolong untuk tekan button share untuk kita sama-sama berkongsi dengan sahabat kita di luar sana. Mana tahu ada yang nak tahu lagi perbincangan yang lebih lanjut berkaitan dengan teori dan praktikal kalau guna muncung seringai ni macam mana. Okey. Jadi untuk memberkati lagi majlis kita pada malam ni, marilah sama-sama kita buka dulu majlis kita pada malam ni dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki iyyaka na'budu wa siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Okey, KL clear dan okey. Ahlan wa sahlan Ustaz Rosli Nordin, Ustaz Nazrah, Dr. Zul, Ustaz Jai, Ustaz Ninda, Ustaz Rahila, okey. Ustaz Cik Kusalma. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum semua. Okey. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Tumpat clear. Ustazah Ni'yam. Ustazah Normah Omar jelas. Okey, alhamdulillah. Okey, tolong saya ataupun tolong kami klik button share. Tajuk yang kalau kita kira tajuk yang penting. Okey, sebab ramai di kalangan kita yang buat benda ni kadang-kadang tak perasan, oh rupanya salah, rupanya tak tepat. Okey, jadi malam ni kita nak bincang. Minggu lepas kita dah bincang dari sudut nas bagaimana, dari sudut kata-kata ulama bagaimana berkaitan dengan muncung seringai. Cuma malam ni, cuma minggu lepas kita
sentuh sedikit saja berkaitan dengan praktikal bacaan. Jadi di pihak saya pun rasa macam tak cukuplah benda tu, dan ada juga di kalangan follower dan orang yang tengok malam tu, dia kata, Ustaz, kalau boleh nak ada satu sesi lagi berkaitan dengan praktikal. Jadi kita menyahut seruan tersebut untuk kita bagi penjelasan tentang teori dan praktikal berkaitan dengan sebutan ni, terutamanya kalau guna muncung seringai ni bagaimana. Okey. Okay, jelas, alhamdulillah. Moga-moga tak ada gangguan pada malam ni. Okey, alhamdulillah. Okey. Ustaz Saiful sihat ke malam ni? Boleh buka mic tu? Mic tak buka, mic tak buka. Mic tak buka. Alhamdulillah, sihat tu sihat. Kalut sikit, sibuk terlebih sikit hari ni. Suara rasanya kurang jelas sikit. Suara kurang jelas. Okay, insyaAllah lepas ni kita kuat suara. Okey, insyaAllah. Okey. Hari ni disebabkan kesibukan waktu, kita tak bincang nak tanya apa. Cuma malam ni banyak spontan lah. Okey. Kita cuba bincang secara spontan lah. Okey, dan kita secara santai saja pada malam ni. Cuma apabila kita baca Al-Quranul Karim, kita tak terlepas daripada sebutan huruf. Okey. Sebenarnya Ustaz, sebutan huruf ni dia ada apa dalam sebutan huruf ni? Bila kita terlintas je sebutan huruf ataupun kita nak sebut huruf ni, kita kena tahu apakah benda yang kita perlu tahu supaya sebutan yang kita sebut tu boleh jadi cantik. Boleh tak soalan gitu? Boleh lah kiranya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnianya, taufik dan hidayahnya, maka dapat kita sama-sama pada malam ini untuk kita berkongsi sedikit sebanyak berkaitan dengan ilmu bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang akan kita kongsi ini akan menjadi sebahagian daripada amal kebajikan kita semua. Bukan saya dan Ustaz Zamzami sahaja, akan tetapi akan menjadi suatu simpanan pahala untuk kita semua, kerana kita ini berusaha sedaya upaya untuk menjadi ahli Al-Quran walaupun dalam bentuk dalam sudut bacaan. Kita ni duk bahas berkaitan dengan bacaan, bagaimana untuk menuturkan atau membaca ayat-ayat suci Al-Quran itu sebagaimana yang kalau bolehlah, sekala bolehlah kita nak baca kama anzalahur rahman, sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita memang bukan setakat tidak sempat untuk bukan kata santai sikit malam ni. Malam ini santai sungguh. Sebab daripada awal cerita untuk kita bersama pada malam ini, tak sempat nak bercakap sikit pun. Tak sempat nak bincang apa kita nak sebut sebenarnya. Jadi apa yang ditanya pada malam ini ataupun apa yang diminta untuk diulaskan pada malam ini, saya sendiri pun nak keluarkan nas satu persatu daripada kitab-kitab para ulama pun tak sempat. Jadi apa yang boleh saya kongsikan hanyalah berasaskan kepada pengalaman bertalaki dengan masyayikh, walaupun tidaklah banyak mana. Saya daripada kuliah Lughah Arabiyah daripada Kairah dulu, sempatlah bertalaki sikit sebanyak dengan beberapa orang masyayikh di sana. Seperti awalnya saya talaki dengan Syekh Ali Ubaid, sebagaimana Ustaz Zamzami pun sama sana. Kemudian saya pindah kepada Syekh Abdullah Al-Jauhari yang tak lama lah kami sempat bersama, tapi saya rasa amat terkesan dengan Syekh Abdullah Al-Jauhari, yang mana apa yang antara sudut yang saya belajar dengan beliau ialah bagaimana untuk kita menyamakan bacaan mat tu kena sama je. Kemudian selepas itu pergi kepada Syekh Hasan Rajab, balik ke Malaysia. Alhamdulillah berpeluang untuk bertalaki dengan Syekhuna Syekh Abdul Rahman Amin, juga daripada Mesir, dihantarlah. Saya anggap dia dihantar ke bumi Malaysia ini
untuk berkongsi dengan kita kaedah-kaedah bacaan yang baik. Baik, berbalik kepada soalan yang ditanya tadi, kalau nak sebut huruf, nak baca Quran, apa yang kita kena tahu? Nak suruh jadi cantik, apa yang kita kena tahu? Pastinya untuk menyebut dengan cantik, kita kena tahu dua sudut yang besar. Satunya sudut makhraj. Kita kena tahu makhraj tu nak letak kat mana. Kan? Tambahan pula kita kena faham makhraj yang jenisnya bersentuh, makhraj yang jenisnya hanya layak kita katakan muqaddar sahaja ataupun dia tidak bersentuh. Dia hanya kadang-kala dalam bentuk geseran-geseran, penyempitan ruang yang menyebabkan berlaku geseran angin, itu juga dikira sebagai makhraj. Kadang-kala bercampur di antara sentuhan dan juga laluan angin, itu juga kita namakan sebagai makhraj, tempat untuk keluarnya bunyi sesuatu huruf Arab. Di sini kita kena faham. Dan kita kena tahu secara tepat penggunaan anggota dalam menuturkan makhraj itu. Sebagai contohlah, saya guna, kalau kita kata makhraj itu menggunakan lidah, maka kita nak guna lidah tu bahagian mana? Bahagian kita nak guna tu kadang kalaupun kita sebut ujung lidah tu boleh dikatakan besar. Sebanyak mana bahagian hujung lidah tu yang kita nak guna. Kemudian bahagian hujung lidah itu pula nak disentuh bahagian mana. Kemudian selepas itu bila mana disentuh bahagian tersebut, bagaimana kekuatan lidah yang kita nak guna untuk mendapatkan sebutan yang ideal, yang terbaik untuk huruf tersebut. Jadi kekuatan lidah itu juga kita kena tahu setakat mana kita nak tolak lidah kita bagi menghasilkan sesuatu bunyi. Kemudian ringkas cerita dah ni. Kemudian selepas itu kita kena tahu juga dari sudut sifat huruf tersebut. Sifat yang mana ia ada sifat lazimah, ada sifat yang lazim, sifat yang tidak terpisah. Terpisah dengan huruf itu. Daripada situ juga kita akan berinteraksi dengan alat-alat dan yang kita guna untuk menuturkan huruf tadi, untuk menghasilkan bunyi berasaskan kepada sifat-sifat tersebut. Yang mana pada malam ininya kita akan banyak pergi kepada sekelompok sifat, iaitu saya nak sebutkan dengan sifatnya adalah isti'la, istifad, itbaq dan juga infitah, yang saya kira akan masuk secara orang panggil terus dalam perbincangan kita pada malam ini. Hasil daripada keempat-empat sifat inilah, maka dia akan terlibatlah dengan munculnya seringainya. Mungkin ada terlibat, yang mana tidak semestinya kita baca ni tidak ada muncul seringai. Ada tempat yang betul-betul lah kita akui dia berada di tempatnya muncul dan seringai itu. Namun kalau kita guna di tempat yang salah, maka dia akan menjadikan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, huruf-huruf yang kita tuturkan itu menjadi kurang tepat, ataupun kalau kita nak sebut bahasa ganas sikit, salah lah. Kalau nak sebut bahasa baik-baik, cantik-cantik, dia jadi kurang tepat sebutan tersebut. Baik, setakat itulah dulu sebagai mukadimah. Saya serahkan kepada Ustaz Zamzami. Okey. Ada mukadimah, ada pertengahan dan ada khatimah. Okey. Tadi kita berkenalan dengan cara nak sebutan huruf lah. Lepas tu bila kita sebut huruf kan Ustaz, dia tak lari daripada baris. Bagi fathah, kasrah, dhammah, sukun. Jadi benda ni bagaimana kita nak faham benda ni? Dan satu lagi, adakah baris ni dia memberi peranan kepada tebal nipis huruf? Ataupun boleh tak kita nak campur antara pergerakan mulut tu, pergerakan mulut kita nak sebut baris atas tapi kita muncung dulu, kita seringai dulu baru muncung ke bagaimana? Boleh ke tak benda tu? Okey, baik. Untuk menangani, untuk memahami masalah ni, kita kena tengok kepada saya nak kembali kepada harakah. Saya nak kembali kepada apa yang dinamakan sebagai harakah. Harakah dalam bahasa Arabnya memberi makna gerak. Memberi makna pergerakan. Malangnya dalam bahasa Melayu diterjemah dengan baris.
Jadi tak nak pusing kiri, pusing kanan, saya cuba untuk lari daripada terjemah baris ni. Jadi tak boleh dah. Sebab apa? Mungkin dia terlalu sebati dengan masyarakat Melayu. Bila nampak cuit atas, cuit bawah, apa ni macam rupa wow tu, maka kita kata tu baris. Jadi kesan daripada apa yang kita namakan dia sebagai baris, menjadikan kita tidak tahu untuk berinteraksi dengan huruf yang bakal kita sebut. Kita tidak tahu macam mana nak berinteraksi kerana kita telah menterjemah perkataan harakah itu bukan dengan maknanya. Okay. Kita terjemah harakah itu jauh daripada makna sebenar bagi harakah. Jadi kalau kita lihat apa makna harakah? Harakah maknanya gerak. Harakah maknanya pergerakan. Jadi pergerakan itu lawan bagi harakah apa dia? Lawan bagi harakah adalah sukun. Apa makna sukun? Sukun kita terjemah mati. Okey. Atau kita boleh, kalau harakah maknanya gerak, sukun maknanya diam. Jadi yang itu bergerak, huruf yang berharakah dia bergerak. Sampai kepada huruf yang sukun, maka berhentilah dia. Sukun mana? Bila mati ni berhentilah. Tak ada orang mati hidup berjalan balik tak. Orang mati dia kena orang lain lah bawa dia. Takkan orang mati tu bergerak sendiri. Jadi kalau orang mati tu dalam baca Quran, walaupun huruf mati tu ramai orang kita baca dengan masih lagi gerak. Saya selalu sebut nazak. Tak mati lagi baru nazak baru tu. Jadi itu makna asah lah. Makna asah bila mana mati daripada harakah kemudian jumpanya sukun. Jadi daripada bergerak jumpa mati. Itu kita ambil dulu makna selapisnya bahagian gitu. Jadi harakah ni apa dia? Harakah ialah satu gerak, yang itu pergerakan yang mengikut apa yang nak dilambangkan nanti. Kalau harakah itu adalah fathah, daripada perkataan fatahah. Fatahah makna dia buka. Jadi harakah fathah gerakan buka. Apa yang nak dibuka? Pastinya mulut lah. Sebab kita nak baca. Jadi okey. Harakah yang kedua adalah harakah. Kita ambil dulu fathah. Yang mana fathah ni dia bukan atas lawan bawah. Jadi kalau kita nak terjemah atas lawan bawah tu, jadi tak kena dengan maksud tu. Kita pun payahlah nak berinteraksi dengan makna tu. Jadi harakah ni dia tersendiri. Fathah ni dia tersendiri. Okey. Kemudian kita pergi kepada dhammah. Okey, ambil kasrah dululah. Dhammah ni kita nak ujung dia. Kasrah ni apa mana? Daripada perkataan kasara. Kasara maknanya pecah. Okey. Jadi pecah apa? Tadi kita kata fathah buka mulut. Kasara pun mulut lah. Tapi menjurus kepada apa? Bibir tadi pun buka pun daripada bibir itulah. Tak mungkin kita buka mulut, bibir kita tak terbuka. Jadi untuk kasrah, kita akan memecahkan dua sudut bibir. Kita pecahkan dua sudut bibir dengan makna ini dua sudut bibir. Maka kita nak pecahkan dia, kita nak jauhkan dia. Jauhkan dia, jadi dia akan tertarik ke bahagian belakang. Untuk memberi ruang kepada harakah kasrah tadi, supaya dia bunyi tadi itu akan dapat bunyi yang tepat bagi huruf yang bertanda kasrah. Kemudian mencelah. Tarik tadi dia boleh ke ataupun tidak kita tarik pipi naik ke atas ataupun tarik ke sudut bawah ke mana sampai pipi naik ke atas. Ni kalau pipi naik ke atas tu jadi gitu pula. Dia kita tak jumpa pula ulama-ulama yang baca Quran sampai pipi naik ke atas. Kita tarik tu ke belakang sini, ke bahagian boleh kita katakan dari sudut pemerhatiannya dia adalah ke bahagian bawah sedikit. Saya rasa bila mana kita buat dan kita lihat kepada pergerakan para masyayikh dalam Arab dalam membaca Al-Quran, dia akan tarik ke bahagian yang agak bawah sedikit, tapi masih lagi ke belakang lah. Dia sudut tarikan mulutnya itu untuk menghasilkan solid bunyi kasrahnya. Kalau kita baca contoh Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tak bunyi kasrah itu tak solid bunyinya. Kalaupun kita tak muncungkan rahim. Jadi bunyinya tu tak cukup nipis sebagaimana tuntutan bagi
bagi kasrah tu berbanding dengan bila mana kita sebut rahim, dia akan mendapat bunyi yang baik, yang bagus, solid dalam dari sudut nipisnya dan dari sudut bunyi bagi huruf tersebut. Manakala yang terakhirnya yang melibatkan muncung ini, tadi kita kata seringai lah kan. Kita kena seringaikan untuk huruf yang bertanda kasrah. Kerana bibir mulut kita ni kita tarik, makna seringai lah saya kira, untuk menghasilkan bunyi yang nipis. Dalam bunyi yang tak semestinya ni, ikut kadar huruf tersebut. Untuk kadar, kita nak kata nipis pun tak boleh juga. Sebab apa? Ada huruf yang tebal tu tebal lah, tapi ikut kadar huruf yang kita akan sebutkan itu. Dan lawan bagi kasrah itu adalah dhammah. Lawan bagi kasrah, dham, iaitu kita cantum. Dhammus syafatain. Kita cantumkan dua ini, kita tolak. Tolak ni, maka dia akan pergi ke depan untuk menghasilkan bunyi huruf yang bertanda dhammah. Jadi kalau kita perhatikan di situ, dhammah lawannya adalah kasrah. Sementara fathah berada pada kedudukannya yang tersendiri, dan insya-Allah kita akan bahaskan sedikitlah berkaitan dengan bagaimana untuk kita realisasikan fathah itu dalam sebutan huruf Al-Quran. Okey. Saya rasa penerangan yang jelas tu setakat ni. Cuma kalau tuan-tuan, perempuan duduk kat rumah tu, yang nak tanya soalan boleh terus bertanya soalan lah. Kita akan cuba respon sekadar yang termampu pada malam ni, sambil-sambil kita bincang. Okey, kita tak masuk lagi kepada tajuk yang kita nak bincang malam ni. Nanti kita akan tengok satu persatu apakah permasalahan yang timbul bila kita gunakan pergerakan bibir pada tempat yang tidak sepatutnya. Apa kurang dia, apa yang menyebabkan dia jadi lebih apa, kita akan tengok kejap lagi lah. Okey. Saya teringatlah dalam pembacaan kita ataupun yang disebut oleh para gurunya, baris dalam Quran ni, masa penulisan Nabi tulis, masa zaman Nabi dulu, Quran ditulis tanpa titik dan tanpa baris lah. Huruf ba, ta, tha, ya, dia sama je. Dia sama. Dia tidak ada titik dan tidak ada baris. Lepas tu dia revolusi selepas tu pada zaman pemerintahan Saidina Ali, kalau tak silap, Abul Aswad Ad-Du'ali. Dia datang, Khalifah Saidina Ali minta untuk dia buat sesuatu sebab orang ajam ataupun bukan Arab telah masuk ke dalam agama Islam, ataupun orang Arab sendiri dia bergaul dengan orang ajam menyebabkan lidah dia dah tak berapa fasih. Jadi dia buat sesuatu untuk jaga keaslian bacaan Al-Quranul Karim. Maka dia letak tanda baris atas, dia tanda bulat titik di atas huruf, baris bawah dia tanda di bawah huruf, dhammah pula ditanda di depan. Okey, lepas tu datang pula pada tahun lebih kurang tahun 100 Hijrah. Nama apa Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Dia datang, dia tanda secuit di atas, secuit di bawah, secuit di depan. Itulah tu sebagai sejarah. Maknanya penandaan ni sebagai tanda kita kena buka mulut untuk sebut huruf tersebut. Baris bawah kita kena tarik ke belakang. Dan bagi depan kita kena muncunglah dhammus syafatain. Okey. Ada sedikit cerita lah, pernah diceritakan oleh guru saya. Dia kata ketika Abu Aswad nak membuat penandaan itu, dia panggil tukang tulis dia panggil pembantu dia, menyuruh agar bila dia perhatikan apabila dia baca, maka bila kamu nampak aku buka mulut, maka tanda cuit di atas. Bila kamu nampak aku tarik mulut, maka tanda cuit bawah. Bila kau nampak aku muncungkan, tanda cuit di bahagian hadapan. Jadi ini merupakan permulaan yang menjadi batu asas kepada buka, seringai dan juga muncung ini. Dia kait dengan apa? Dia kait dengan orang Melayu panggil baris, orang Arab panggil harakah. Jadi harakah itu sekarang ini nampak jelas pada kita, tertumpu kepada bentuk ataupun bagaimana mulut kita berinteraksi dengan baris-baris atau harakah-harakah Al-Quran.
Nah, kita masuk sikit. Lepas tu setengah orang kata kita daripada dulu lagi, daripada kecil kita belajar Quran bagi atas ke depan. Kalau kita baca biasa gitu lah, tak perlu nak menyungguh sangat. Tak perlu nak menyungguh kena muncung ke, kena tarik ke, ataupun kena apa? Muncung ke, tarik ke, ataupun buka ke. Adakah ianya mengganggu dari sudut kefasihan bacaan ke, ataupun kesempurnaan apa ke? Macam mana, Ustaz? Ya, memang pastilah kalau kata kita baca dan kita tak, mulut kita tidak berinteraksi. Mulut kita tidak berinteraksi dengan yang namanya baris tadi, pastinya bunyi tidak akan dapat dihasilkan dengan baik. Bunyi tak akan dapat dihasilkan dengan baik. Kerana apa? Kerana pemanjangan ataupun dalam bab ni sebenarnya kalau kita nak bincang, dia kena masuk kepada ulasan berkaitan dengan mat. Walaupun huruf-huruf yang tak ada mat itu, tapi huraiannya tetap berada pada perbincangan berkaitan dengan mat. Kerana daripada situlah akan terhasilnya kefahaman kita berkaitan dengan bunyi dan juga tebal nipisnya dalam menyebut huruf-huruf itu. Ya, kalau kita tengok pun dari sudut bacaan kita lah. Kalau kita sebut kita tak sempurnakan harakat ni, maka sebutan kita tu dia tak jadi balance lah. Contoh mudahnya, kalau kita cakap bahasa Melayu kita rasa percakapan kita hampir sama lah. Tapi kalau orang luar, contohnya orang Pakistan ke datang sini cakap Melayu, kita bunyi dia cakap Melayu betul dah. Tapi slang dia lain sikit. Ataupun dia sebut tu tak sama nada dengan cara kita sebut. Sebab apa? Sebab zub bahasa ataupun apa kita rasa pemahaman dari sudut bahasa, dari sudut cara tutur tu dia tak sampai lah. Begitu juga kita dalam bahasa, kita bercakap dalam bahasa Melayu dan kita orang Melayu, orang Ajam, apabila kita bercakap dalam bahasa Arab atau baca Quran, kita tak rasa kesedapan ataupun keindahan sebutan Arab tu kita tak dapat. Sebab tu kita rasa tak berapa penting dalam perkara berkaitan dengan baris ni, Ustaz. Seterusnya, sebelum kita nak masuk kepada contoh, sebab kita tak nak lama sangat malam ni. Kita nak fokus kepada contoh. Cuma sebelum kita masuk kepada contoh-contoh yang kita nak bincang malam ni, contoh-contohnya ataupun part nak tanya ni ada dengan saya. Saya dah tanda sikit-sikit lepas maghrib tadi. Cuma Ustaz Saiful dia tak tahu lagi, dia berdebar tu. Okey, sebelum kita masuk ada nak cakap lagi tak? Sedikit. Ginilah. Sebelum kita masuk kepada praktikal, ada satu benda lagi yang perlu kita tahu. Tadi saya sebutkan berkaitan dengan baris atau berkaitan dengan harakah, dan kita dah bukan panjang lah, kita dah cerita lebih sikit lah berkaitan dengan harakah tadi. Satu perkara yang saya dah sebutkan tadi iaitu berkaitan dengan sifat. Berkaitan dengan sifat ini, yang saya dah tumpukan sedikit tadi, 4 sifat. 4 sifat yang menjadi punca kepada tebal dan juga nipis, iaitu kita sebutkan dengan itba', isti'la, istifal, itba' dan juga infitah. Okey. Jadi keempat-empat sifat ini adalah berkaitan dengan kedudukan lidah. Berkaitan dengan kedudukan lidah untuk kita hasilkan bunyi yang tepat bagi huruf ini. Maknanya kalau huruf itu gemuk, maka mesti gemuklah bunyinya. Kalau huruf itu kurus, maka mesti kuruslah. Jadi sebagai sedikit penerangan berkaitan dengan perkara ini, saya nak baca sikit nas ataupun apa yang telah pun disebutkan oleh Dr. Jabal dalam buku dia Al-Mukhtasar fil Aswatil Arabiyyah, yang mana disebutkan di sini walin nutqi bil alifil maddi. Okey, dia kata untuk kita menuturkan huruf mad, yamurru hawa'ur ri'ataini bainal wataraini zamiran litadayuqihima. Akan ada lalu angin dari ke bahagian
tali suara, yang mana tali suara itu bila lalu dengan huruf mat ni, bila huruf mat, bila huruf alif ni dia lalu situ, maka dia akan bergetar kerana kerana tali suara itu berdekatan. Lalu maka dia akan jadi bunyi getaran, ya, bunyi jahrun di situ. Wa yastamiru, dan angin itu terus ila tajwifil fam. Lalu dalam tajwif fam ni, iaitu rongga mulut. Lalu dalam rongga mulut ila lisan, ke bahagian lidah. Wa huna, dia kata, yadhillul lisan raqidan fi mahdihi. Maka dengan itu, di sini dia kata, lidah itu akan raqid fi mahdihi, akan berada tetap pada mahdunnya. Pada mahdi ni, kalau kita terjemah minal mahdi ilal lahdi lah. Daripada buayan sampai ke lahat. Jadi dia lidah ni berada pada buayan ni. Mana buayan lidah ni? Lidah, saya terjemah mudahlah sini. Lidah itu berada di lantai mulut. Lidah itu berada di lantai mulut. Maknanya lidah ini bagi huruf yang disebutkan di sini, bagi huruf yang nipis, dia akan lalu atas lidah, yang mana angin itu akan lalu atas lidah, yang mana lidah itu berada dalam keadaan raqid fi mahdi. Dia duduk di lantai mulut. Dan sifat lidah ini perlu kita faham, dia berat. Sifat lidah ini dia berat. Jadi bila dia tidak diberikan peranan, dia raqid fi mahdihi, dia akan duduk di lantai tu, dia rata. Dia duduk di lantai mulut tu, dia rata. Yang mana rata ini menghasilkan dua sifat ni. Menghasilkan satunya dia panggil, bila rata pangkal, dia jadi istifal. Bila rata juga tengah, maka dia jadi infitah. Okey. Jadi untuk nipis kita simpulkan, untuk nipis ini peranannya adalah lidah. Peranannya adalah untuk guna lidah. Bahagian sifat huruf nipis ni adalah kita guna lidah. Lidah itu raqidan fi mahdihi. Dia berada pada lantai mulut, rata macam tu je. Kemudian wasyafatani fi wad'i mu'tad atau muhayyid, dan bibir pula berada dalam keadaan biasa atau dalam keadaan yang disebutkan muhayyid aidan. Muhayyid, apa makna muhayyid? Muhayyid ni kalau kita duduk biasa, kita duduk dalam keadaan kita tak bercakap, kita pun tidak bad mood, kita duduk relax je. Kita duduk relax dengan senang hati, kita duduk, maka inilah mulut yang dikatakan, bibir yang dikatakan wad'ul muhayyid. Tidak ada tarik ke tepi, tidak ada muncung, tidak masam, tidak macam tu je. Dalam keadaan yang muhayyidan ni tadi. Okey. Fanasma'u sautul alifil maddil muraqqaqah. Maka kita akan dengar suara mat itu akan muraqqaq, akan nipislah bunyi. Ini banyak kesilapan berlaku pada orang Melayu kita. Dalam menyebut huruf yang nipis, mereka gagal mengawal lidah, sehingga lidah itu ada sebahagiannya yang naik. Bila lidah itu naik, maka dia akan menghasilkan bunyi yang tebal. Kerana hakikat kepada tebalnya sesuatu bunyi ialah kandungan angin yang terdapat di dalam mulut. Betul lah kita kata nak tebalkan huruf, kena angkat pangkal lidah. Hasil daripada angkat pangkal lidah tadi, banyak angin. Angin itu akan terkepung. Angin itu lalu tidak lagi pada highway yang rata, tapi dia naik jalan yang berbukit. Bila dia naik, dia akan turun dia nak lalu keluar tu, dia mesti dia ada tempat. Bila lidah terangkat, dia boleh masuk bawah lidah, dia boleh bergelung dari atas ke langit sana. Maka kandungan angin itu akan jadi macam padat. Dalam rongga mulut itu menjadikan bunyi itu tebal. Tetapi bila lidah itu berada rata, dia pula berada sama dengan gigi. Berada sama dengan gigi. Kalau saya boleh tunjuk ni, saya ada benda ni kat rumah. Saya ada gigi. Saya ada gigi. Ini mulut. Jadi lidah ni dia berada rata dan dia terus sampai ke hujung gigi. Jadi suara akan lalu dari atas lidah ini terus keluar daripada mulut kita. Maka terhasillah as-sautul muraqqaq, suara yang nipis daripada mulut kita. Baik. Sedikit lagi kita tengok. Kemudian
Selepas itu dia kata, contoh perkataan am wasam. Contoh, au yartafi'u aqsal lisan qalilan, ataupun terangkat sedikit pangkal lidah. In kanatil aliful mufakhamah. Kalau sekiranya alif itu adalah mufakham. Nahwu contoh perkataan sama wa qama. Sa, ta. Okey. Wa takunu syafatan maftuhataini fi wad'i shibhil muhayyid. Maka jadilah mulut pada ketika itu, bibir pada ketika itu hampir dengan muhayyid tadi. Kalau muhayyid tadi betul-betul macam kita duduk ni, yang ini oleh kerana dia agak tebal sikit, maka dia ada agak kurang sedikit, tapi dia tak pergi kepada muncung. Dia tak pergi kepada muncung. Ini kita bahaskan dalam keadaan dia adalah berfathah. Jadi jelas pada kita di sini bahawa untuk tebal dan untuk nipiskan sesuatu bunyi, ia tidak bergantung kepada bibir. Dia tidak bergantung kepada bibir. Untuk tebal atau nipis bunyi, dia bergantung kepada kedudukan lidah. Bagaimana kita kontrol lidah kita, sama ada untuk menjadikan dia isti'la' sahaja, ataupun untuk kita jadikan dia isti'la' campur dengan itba'. Isti'la' ada dah, dia dah tebal dah, tapi tak boleh lawan itba', kerana itba' ada unsur kepungan angin. Unsur kepungan angin itu yang menjadikan bunyi bertambah tebal. Jadi jika tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan sekalian boleh faham perkara yang saya sebutkan ini, iaitu bermula dengan harakah memberikan kepada kita kefahaman macam mana nak kontrol mulut ataupun bibir kita, dhammah, kasrah dan juga fathah tadi dalam bentuk muhayyid. Fathah kita buka sahaja. Manakala untuk hasilkan tebal dan nipis, kita berinteraksi dengan kedudukan lidah rata ataupun lidah itu menaik, atau nantinya ada lengkungan yang menghasilkan isti'la' dan juga itba'. Baik. Sila. Penerangan yang saya kira jelas tu, baca daripada nas kitab, maknanya ada sandaran lah. Bukan hanya sekadar dakwaan. Dan minggu lepas pun kita dah tengok dah pandangan-pandangan para ulama berkaitan dengan muncung pada tempat yang tidak sepatutnya, seringai pada tempat yang tidak sepatutnya lah. Okey, jadinya kesimpulan pertama yang kita boleh buat malam ni adalah ketebalan huruf tidak berkait dengan bibir. Begitu juga nipis huruf tidak berkait dengan bibir. Bibir kita buka muncung seringai ni, dia berkait dengan baris lah. Okey. Seterusnya kita nak masuk kepada tajuk asas kita pada malam ni adalah, betul dah Ustaz Saiful kata tadi, kita akan bincang istifal, itba', istifal, infitah, isti'la, itba'. Kita bincang dalam empat sifat tersebutlah yang paling banyak pada malam ni. Okey. Imam Jazari pun ada sebut faraqiqan mustafilan min ahrufi, dia kata kena baca nipih mustafilan min ahrufi pada huruf-huruf istifal. Maknanya ada juga orang baca istifal ni tebal. Sampai dia kena buat peringatan bahawa kena baca nipih huruf istifal ni. Sebab tu daripada memahami nas ni lah, setengah orang dia tak tahu nak istifal bagaimana, maka dia kata nak suruh nipih, huruf nipih ni kita kena seringai lah. Bunyilah nipih, dia kata. Betul, bunyi nipis kita boleh sepakatlah bunyi nipis. Tapi sebenarnya bila disebut dengan baris atas, adakah sempurna baris tersebut tadi? Mana dia kena ada dua dimensi. Pertama, dimensi bunyi nipis, yang kedua kena sempurna baris. Sebab kita sebut huruf dia daripada makhraj dan dia ada baris sekali. Okey, jadi untuk ke tajuk kita malam ni, kita akan masuk dulu tentang muncung. Okey, kita akan masuk dulu tentang muncung lah. Muncung ni saya bahagikan kepada beberapa item. Item pertama, okey, muncung ni digunakan untuk fathah, bukan muncung untuk dhammah, tu dah selesai dah lah. Okey, yang tu yang sepatutnya kita buat. Okey, cuma muncung pada huruf itbaq. Bila sebut itbaq ni sa, dha, ta dengan dha lah. Dia ada dah isti'la dan itbaq. Okey, sa, dha, ta dengan dha yang berbaris atas. Tapi
ramai di kalangan kita dia baca dengan muncung. Contohnya as-salihun, baca dengan muncung begitu. Okey. Saya nak serah kepada Ustaz Saiful, saya tak nak bercakap banyak malam ni, saya just nak bertanya. Okey, kita masuk kepada huruf itbaq, sad, dad dengan dha. Fathah. Okey. Contoh kita boleh ambil contohnya as-salihun untuk huruf sad, az-zalimun semua bagi atas lah. Ad-dallin, walad-dallin kita baca dalam Fatihah. At-taghut boleh juga. Okey, ada empat dah. Lepas tu kita akan masuk kepada kasrah pula. Kasrah sebab ada orang dakwa yang fathah tadi kita kena muncung as-salihun untuk sebut huruf sad tu jadi tebal. Yang kasrah pula dia kata as-sirata kita kena muncung dulu juga sebab untuk kita jaga ketebalan huruf tadi. As-sirata dhillan ataupun dhiya ataupun tibaqa. Bagaimana tu Ustaz? Kita selesaikan huruf itbaq dulu. Fathah dulu mula-mula, lepas tu kasrah. Okey, kita ambil huruf itbaq ni lah. Huruf itbaq tadi kita katakan bahawa untuk menghasilkan itbaq, maka makna pada itbaq tu sendiri dah secara automatik mengandungi maksud isti'la. Makna pada itbaq tu seolah-olah bila kita sebut itbaq ni, isti'la, itbaq. Maknanya secara automatik perkataan itbaq yang kita sebut tu dia ada isti'la. Okey, maka sifat huruf itu bagaimana kedudukan lidahnya? Iaitu lidah, pangkal lidah mesti terangkat. Pangkal lidah mesti terangkat. Kemudian tak cukup dengan terangkat itu, maka kena ada unsur itbaq. Apa dia itbaq? Saya ambil salah satu pengertian bagi itbaq yang mungkin saya jangka agak berbeza. Saya jangka agak berbeza dengan yang para asatizah mungkin sebut. Ataupun mungkin dia ada perbezaan hanya dari sudut menghurai. Kerana apa yang kita nak gambarkan itbaq itu adalah ia berlaku apabila inhisarus saut. Inhisar maknanya suara itu terkepung. Okey. Suara terkepung, jadi bila diisyaratkan oleh ulama dengan inhisarus saut, terkepung suara, maka macam mana benda itu boleh terkepung? Okey, dia akan terkepung apabila bentuknya akan menjadi begitu. Terkepung, dia ada lekuk. Kepung dengan apa? Kepung dengan lelangit. Barulah dia akan ada inhisar, ada kepungan. Kepungan suara dengan pangkal yang dah naik dan ada unsur lekukan pada pertengahan lidah itu, maka akan berlaku dah inhisarus saut, terkepungnya suara. Dengan itu terhasillah bunyi yang tebal bagi huruf-huruf itbaq itu. Sebagaimana contoh yang disebutkan tadi. Cumanya saya nak tambah dulu sikit. Dalam huraian fathah. Fathah tadi kita banyak duk sebutnya buka mulut. Okey, buka mulut itu ia tidak akan terbuka melainkan kita kena terbuka antara dua gigi kita ni. Mesti ada terbuka. Okey. Terbuka di antara dua fathul fam, buka mulut tadi. Maksud fam di sini adalah gigi, di antara gigi itu ada bukaan. Dan apabila buka, orang Arab budaya mulut mereka, keadaan mulut mereka, bila mana mereka membuka mulut akan terungkai bahagian rahang. Bahagian rahang ini akan ikut longgar apabila buka mulut. Maka dengan itu kita akan dengar orang Arab bila bercakap macam rahang nak jatuh. Kita akan dengar gitu dia bercakap. Manakala orang Melayu pula dia akan bercakap dengan rahang terkunci. Dengan rahang terkunci, mulut tak terbuka, rahang terkunci. Macam mana orang Arab bercakap? Kita tengok. Contohlah kita dengar orang Arab datang Malaysia, kalau dia bercakap Melayu, dia sebut saya suka. Dia akan sebut
saya suka. Macam nak jatuh rahang dia tu bunyi. Longgar rahang dia. Okey. Sementara kita, bila kita sebut saya suka. Beza bunyi tu. Jadi, kesan daripada inilah yang menjadikan bunyi itu berbeza. Kalau sekiranya rahang kita ini terkunci, mustahil pangkal lidah kita akan boleh kita hampar raqi dan fi mahdi. Ini huraian yang dihuraikan oleh guru saya. Dia kata, kalau kita kunci bahagian ini dan kunci bahagian ini ada otot di bahagian rahang kita, bila kita menyebut huruf sama ada huruf nipis atau tebal dulu secara umum ni, maka mustahil pangkal lidah, tengah lidah kita akan dapat kita bebaskan dan dia berada raqi dan fi mahdihi yang disebutkan oleh Dr. Jabat tadi. Jadi perkara inilah yang banyak sangat kalau saya mengajar untuk saya tangani masalah ini merupakan satu perkara yang agak mencabar lah. Agak mencabar nak dapat hak sini ni dulu. Dan kami katakan bahawa siapa yang boleh menguasai Fathah, siapa yang boleh menguasai Fathah, maka dia akan dapat menguasai bacaan dengan baik. Kerana apabila Fathahnya itu tidak dapat dikontrol dengan baik, Fathah yang mana dia dituntut untuk buka mulut, tetapi dia tak buka mulut dia. Bila tak buka mulut, maka tidak itmam harakah tersebut. Tidak sempurna harakah tersebut. Maka kita akan dengar bunyi bacaan. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Hakikatnya, kita sebelum dicungkil tentang perkara ni, kita tak dengar bunyi Bismillah. Tapi kalau saya dah bagi tahu, sekali saya dah bagi tahu, tuan-tuan telah melalui pembelajaran yang menyebut tentang perkara tersebut, maka kita akan beransur-ansur boleh dengar ramainya di kalangan pembaca-pembaca kita yang baca dengan Bismillah, bukan Bismillah. Kerana apa? Tak hidup. Pergerakan rahang dan juga bukaan mulut itu tidak hidup. Untuk menghasilkan bunyi harakah yang sempurna dalam menuturkan suatu huruf, apatah lagi huruf itu adalah huruf yang berfathah. Jadi kita balik kepada perkataan huruf-huruf itbaq tadi. Dalam menyebut huruf itbaq, saya sebutkan dahulu bahawa kita kena angkat pangkal lidah, lekukkan di bahagian tengah lidah, kemudian oleh kerana dia adalah fathah, maka kena buka mulut secukupnya. Secukupnya untuk mendapatkan bunyi ketebalan yang sesuai tanpa ada unsur muncung, kerana tak ada perbahasan muncung dalam bab ini. Yang ada perbahasan lidah, perbahasan mulut, buka macam mana? Wad'ul muhayyid atau shibhul muhayyid. Wad'ul muhayyid bagi huruf yang nipis, shibhul muhayyid bagi huruf yang tebal. Jadi untuk perkataan salihun kita sebut dengan sa. Lepas sa. Kita tak sebut so. So. Pastikan kandungan angin itu kekal dalam mulut. Kita jaga kandungan. Jangan kita buka tapi kita lepaskan angin keluar. Sa. Tu dah. Buka tapi angin tu keluar. Tak nak. Angin tu mesti kekal berada dalam mulut, kerana dari tadi lagi saya mengatakan bahawa ketebalan sesuatu bunyi adalah bergantung kepada angin yang berada. Jumlah angin, kepadatan angin yang terdapat di dalam mulut kita ketika kita menuturkan huruf itu. Jadi saya ambil perkataan-perkataan salihun, perkataan dha, buka. Kebanyakan kita tak nak buka. Dah mesti dha. Ada bukaan mulut dengan kandungan angin tadi, pastikan pangkal lidah naik dan digagahkan tengah lidah untuk bunyi yang secukupnya. Kemudian kita ambil perkataan ba. Okey. Ba. Tak perlu ba, tak perlu. Lagilah ba takkan nak tarik dulu, tak boleh tu memang tak logik langsunglah. Jadi kita sebut ba. Pastikan ini bukaan ini selaras dengan belakang, kerana rahang kita ini
dia tidak dikunci macam engsel rumah, macam engsel pintu. Dia dikunci dengan ada sedikit regangan. Ada sedikit regangan pada engsel ini, yang mana dia boleh sedikit, dia panggil, perkataan apa yang boleh saya guna yang lebih tepat, dia lebih anjal. Okey. Perkataan ini dia akan, anjalannya itu akan ada sedikit bukaan untuk memberi ruang kepada mulut ini terbuka dengan baik. Begitu juga pada perkataan jangan po. Sedikit saja kita gunakan, bibir mulut kita tu akan menghasilkan bunyi seperti ada o, yang mana ia bukan fathah original Arab. Okey, sila. Tak ada sila dah, dia start kena berhabis kasrah pula. Sila tambah. Qalila, dhila, tibaqa. Okey, tadi kita ambil fathah kan. Malam ni dalam live kita ni Ustaz Syekh Abdul Rahman ada ni. Ada ahlan yang Syekhna. Sepatutnya kita panggil dia. Kalau Syekh ada, saya tak pandai bercakap dah, habis dah. Lahu fadlun kabir alayya. Dialah yang banyak memberi kesan, memberi dari sudut didikan bagaimana untuk menyempurnakan harakah-harakah, walaupun masih lagi banyak yang perlu saya belajar secara pejam celiknya. Saya juga tak menyangka bahawa saya dah pun 5 tahun bersama beliau dan masih belum khatam. Masih banyak lagi yang perlu dibaca. Jadi ahlan yang Syekhna, mungkin kita boleh ajak Syekh untuk masuk sekali memberikan keterangan yang lebih jelas. Sambil-sambil Ustaz Saiful boleh terang kasrah pula untuk itbaq kasrah. Okey. Jadi untuk kasrah huruf itbaq itu masih lagi kekal. Sifat keadaan lidah itu masih lagi kekal. Untuk kita hasilkan bunyi yang tebal tu. Bunyi itbaq tu dihasilkan daripada kedudukan lidah yang kita telah pun jelaskan. Tadi. Jadi bila kita sebut, pastikan lidah itu kita bentuk dulu, seolah-olahnya kita bentuk dulu lidah tersebut, kemudian barulah kita tuturkan huruf itu. Kita cuba sedaya upaya untuk mengekalkan ketebalan, walaupun memang bila kita sebut untuk kasrah ni akan terkurang jugalah. Akan terkurang juga ketebalan tu. Kita usaha macam mana pun, pada pengamatan saya dia akan ada sedikit terkurang kerana kedudukan mulut, pada harakah yang kita namakan sebagai kasrah tadi. Jadi bila kita sebut si, jadi jangan si, jangan kita muncul dulu baru si. Tak, bukan begitu. Kekal saja. Cuma kadang-kala bagi huruf yang seperti short ini akan nampak sedikit pergerakan bibir itu, maka apa yang disebut oleh Syekhna kan, itu ada infial asyafah. Infial mana adalah sikit dia interaksi itu, bukan sampai kepada apa yang kita boleh namakan sebagai muncul tak, tapi dia adalah bukan betul-betul rapat ke tak, tapi ada sedikit infial pada huruf short tadi tu. Bila mana kita nak sebut si, ada sikit pergerakan itu, dia panggil infial syafah sahaja, yang masih lagi berada dalam keadaan kita tidak memunculkan mulut ketika mana kita menyebut huruf yang bertanda kasrah. Okay. As-sirata, dhillan, diya, tibaqa. Okay. As-sira, si, bukan as-si. Tak. As-si. Jaga mulut kita tu. Jaga bibir kita tu. Yang kita guna apa dia? Guna lidah, pangkal dan juga lenturan pada tengah lidah itu untuk dapatkan si. Kemudian bi. Sama juga bi. Jangan bi. Saya tak nak masuk kepada perbahasan huruf dad. Masuk tu tak ada tajuk kita hari ni pula. Pergi jauh pula perbincangannya. Jadi kita ambil bi. Jangan bi. Jangan kita muncul dulu baru sebut bi itu. Jadi kekalkan. Jangan
seboleh-bolehnya kita tak nak guna bibir kita. Sebab apa? Sebabnya penggunaan untuk menghasilkan tebal ini adalah melalui cara kontrol lidah itu, naikkan pangkal dan juga lengkungkan di bahagian tengah untuk dapatkan itbaq bagi huruf tersebut. Cuma nak tambah sikitlah berkaitan dengan baris bagi fathah, kasrah, dhammah, kasrah ni, apabila dia berada pada huruf isti'la, kita akan dapati perbincangan para ulamanya mengatakan maratibut tafkhim lah. Dia akan ada tingkatan tafkhim. Cuma ada yang kata ada 4 maratib, ada 4 tingkatan. Maknanya daripada paling tebal kepada yang paling kurang ketebalan dia. Tapi kita tak boleh nak kata nipis lagi. Sebab nipis tu untuk huruf tarqiq. Dia huruf ketebalan dia tu makin berkurang. Contohnya kalau dalam kitab Ghayatul Murid fi 'ilmi tajwid, dia kata yang paling tebal adalah huruf, contoh kalau kita tengok huruf sad bagi fathah, selepasnya ada alif. Yang kedua sad fathah, selepasnya tidak ada alif. Yang ketiga sad bagi depan. Yang keempat sad sukun. Yang kelima sad bagi bawah. Dia letak maratibut tafkhim begitulah. Dan begitulah keadaannya dalam huruf-huruf isti'la yang lain. Huruf kha kalau contohnya, walaupun dia infitah, tapi dari sudut ukuran ketebalannya ikut kaedah tadilah. Okey, seterusnya juga jadi kalau saya nampak apabila kita guna muncung dulu baru kita tarik bibir, ianya akan menghasilkan 2 benda lah. Pertama, bacaan ismam. Ismam ni memang kita kata dia tak ada kesan bunyi pun, memang ismam tak ada kesan dari sudut bunyi. La yudrikuhal makfuf. Dia isyarat je, kita muncung lepas tu kita tarik. Si. Dia tak ada kesan dari sudut bunyi lah. Okey, satu lagi, kita seolah-olah kita nak menyamakan ketebalan tu pada satu martabat saja. Sedangkan para ulama telah meletakkan martabat tebalnya ada 4, ada yang kata 5. Maknanya banyak martabat yang kita perlu tahu. Okey, seterusnya kita nak tengok kepada huruf isti'la tapi dia infitah. Ada 3 huruf lah. Huruf kha, huruf ghin, huruf qaf. Yang ni pun apabila nak tebal, setengahnya kita dengar dia kata kena baca dengan khalidina fiha, baca dengan muncung. Khalidina, ada juga kata contohnya ghaibatin, baca dengan muncung ni. Lepas tu qalu. Kan kita dengar, sedap dengar, tebal betul lah banding dengan kita kata qalu. Tapi sebenarnya dari sudut ukuran tebal nipis ni, adakah kita guna dengan telinga kita ataupun kita kena dengar ukur tebal ni dengan telinga Arab Kau macam mana Ustaz? Sebab orang kata kena baca dengan muncung lah, lagi tebal dia kata. Ketebalan tu diukur dengan telinga siapa sebenarnya? Okey. Kalau kita nak kira dalam bab ni, ketebalan tu mesti kembali kepada apa yang telah pun diwarisi lah, maksudnya apa yang kita talaqi daripada guru-guru yang mutqin, yang berpindah daripada baginda Nabi SAW sampai kepada kita. Jadi ketebalan secara mudah kita nak sebutnya adalah mengikut sebutan Arab lah. Orang Arab sebut macam orang Arab yang fasih, dia sebut tebal macam mana. Kalau kita campur dengan muncung tu lebih tebal daripada Arab tu kita buat tu. Kan orang Arab tak sebut tebal gitu. Jadi kita sebut dengan campur lagi muncung, kita tambah lagi ketebalan. Maka jadilah kita telah menambah suatu yang apa ni kita kata, daripada ketebalan yang secukupnya kita tambah jadi lebih tebal daripada yang secukupnya. Benda yang tak perlu untuk yang kita kata, kalau kata nipis jadi lebih nipis daripada sepatutnya, maka ni antara kesilapan kerana apa yang disebutkan oleh Imam Ad-Dani sebut, ala ta'lam anna fawqal bayadi baras wa fawqal ju'udati qatat. Okey. Tidakkah kamu tahu bahawa anna fawqal bayadi baras, bahawa lebih daripada putih itu jadi balau. Wa fawqal ju'udah, dan lebih daripada rambut yang ikal itu, rambut ikal cantik bergalung-galung rambut tu, wa fawqal ju'udah, dan lebih daripada ju'udah itu qatat,
Apa dia kotak? Saya terjemah. Kelantan kata kotak. Apa dia kotak? Rambut bersimpul-simpul. Itu rambut yang lebih daripada ikal. Jadi wa fauqal qiraah laisa biqiraah. Dan lebih daripada bacaan itu maka tidak dikira sebagai bacaan yang bagus. Lebih daripada tebal lebih daripada sepatutnya maka tak kira. Nipis lebih daripada sepatutnya tak kira. Ataupun kita kata takrir lebih daripada sepatutnya tak boleh juga. Maka apa yang lebih dan kurang, tebal dan nipis, apa jua yang terlebih dan terkurang itu adalah dikira sebagai tidak tepat. Pengiraannya adalah bagaimana Arab yang fasih membaca Al-Quran, maka kita tak dapat tidak kena ambil daripada mereka. Kena ambil daripada mereka yang bersambung bacaan mereka dengan bimbingan guru-guru yang mutqin untuk kita dapatkan sebagaimana bacaan orang-orang Arab. Kalau tak dapat pun la yudraku kulluhu la yutraku julluh, tak dapat sama dengan mereka pun tak apalah, ambil sipi-sipi pun bolehlah. Tak dapat betul-betul mutqin seperti mereka dengan lidah dan hidung Arab itu, tak dapat kita dah lah hidung kemek lidah pula Melayu makan budu, jadi tu payahlah tu. Ambillah setakat yang boleh, berusaha sedaya mungkin mengikut kaedah-kaedah yang telah pun diterangkan di dalam kitab-kitab para ulama yang diterjemah oleh guru-guru yang mutqin. Maknanya dia kembali kepada konsep asas dalam bacaan Al-Quran lah, iaitu al-qiraah sunnatun muttaba'ah, sunnah muttaba'ah. Maknanya bagaimana Nabi SAW ambil daripada Jibril, begitulah Nabi baca dan begitulah Nabi ajar, dan begitulah Nabi ajar kepada sahabat, dan begitulah sahabat ajar kepada selepas dia, dan berpindah. Bacaan Quran ini dipindahkan daripada satu generasi kepada satu generasi dengan cara yang sama. Dan kita sebagai guru Al-Quran tak boleh nak mengajar cara lain selain daripada cara yang kita ambil daripada guru kita. Dan begitu juga apabila kita sebagai pelajar, kita dah ambil daripada guru kita, guru yang ada sandaran dari sudut sanad dia, dari sudut ilmu secara teorinya, kita tak boleh nak ajar ataupun kita tak boleh nak reka kaedah yang baru, sebab ianya telah tertutup lah. Pintu ijtihad dalam pengajaran Al-Quranul Karim ni dah tertutup lah, seperti mana yang kita bincang minggu lepas. Satu lagi Nabi SAW pesan, iqra'ul Quran biluhunil Arab wa aswatuha. Baca Quran dengan lahan ataupun dengan style Arab, dengan suara Arab. Cuma kita dapati, saya rasa follower pun ataupun orang yang ngaji Quran sekarang ni pun kadang-kadang terkeliru, sebab ramai di kalangan guru Al-Quranul Karim dia mendakwa bacaan ni bacaan seperti mana bacaan Nabi SAW. Ginilah style Arab, tapi yang kita dengar tak bunyi Arab pun. Yang kita dengar rahang dia kunci penuh pun. Yang kita dengar huruf dia tidak dilontar dengan baik pun, tapi didakwa dengan sebutan Arab lah. Sebab tu bacaan style Arab ni dia tak jadi dengan dakwaan, tapi ianya menjadi dengan cara kita belajar, terus belajar, ambil daripada guru yang betul, dan kita kena ada usaha untuk kita dapatkan bacaan tersebut tadilah. Dan bacaan tersebut diakui tidak senang. Jadi sebab itulah kita kena belajar ataupun kita kena pelajari sepanjang masa ataupun sepanjang waktu, dan belajar ni adalah satu lesen yang besar. Kalau kita salah pun kita tak berdosa, sebab kita masih lagi dalam proses belajar lah. Dan kalau ditakdirkan kita ni dah belajar dah lama dah, sampai mati dalam keadaan kita belajar tapi tak pandai, tak mengapa, sebab di sana ada lagi perbahasan berkaitan dengan man la yutawi'uhu lisan, orang yang lidah dia tak dengar kata dia. Okey, berbalik kepada huruf isti'la infitah tadi Ustaz. Khalaqa, huruf kha, ghin dengan qaf, yang berbaris atas dulu. Lepas tu kita akan tengok kepada yang berbaris bawah lah. Sila Ustaz. Okey, untuk huruf isti'la sahaja yang tidak terlibat dengan itbaq, maka pastinya ketebalannya agak kurang sedikit. Agak kurang sedikit berbanding dengan huruf yang ada itbaq. Kerana dari sudut teorinya kita tidak memungsikan, tidak fungsikan pertengahan lidah yang kita nak hasilkan itbaq tu. Bahagian tengah lidah tu kita tak lengkungkan untuk
hasilkan sifat itbaq tadi, maka secara automatiknya ketebalan akan berkurangan kerana kandungan angin yang terkepung di dalam mulut itu agak berkurangan sedikit berbanding dengan huruf-huruf itbaq. Dengan itu kita akan sebut untuk dapatkan sebutan yang baik kita kena buka untuk buka mulut barulah kita boleh sebut. Tapi benda itu berlaku secara sejajar. Maksudnya jangan pula kita buka dulu baru nak sebut. Tak, dia berlaku secara sejajar dengan sebutan yang kita nak sebutkan itu. Jadi bila sebut huruf qa, kita sebut qa. Okey. Qa kita tak guna muncung. Kita tak guna muncung, kita hanya angkat pangkal lidah saja dan kita sebut dalam keadaan mulut yang terbuka, lebih luas sedikit daripada huruf yang nipis ataupun huruf istifal infitah. Jadi nak tanya sikit. Bukaan luas sedikit. Ada tips tak banyak mana kita nak buka sebenarnya? Untuk huruf nipis ni bagi atas banyak mana kita nak buka, bagi huruf tebal ni banyak mana kita nak buka sebagai tips. Ataupun sebagai apa yang kita ambil daripada para guru ke macam mana cara nak buka tu? Banyak mana kau dah nak buka? Bukaan yang bagi huruf yang nipis, kita buka sebagaimana yang saya talaki lah. Saya talaki bukaan dia hanya sekadar satu gigitan jari. Satu gigitan jari untuk huruf yang nipis ketika mana fathah. Bagi huruf yang tebal, basic ukurannya adalah sebanyak 2 gigitan jari secara kita susun begini. Susun begini. Ini berlebih kurang untuk kita dapatkan kemahiran di peringkat awal. Kemudian selepas itu kita boleh gerak sendirilah. Kita sendiri akan boleh rasa dari sudut macam mana nak kontrol setiap huruf yang akan kita sebut. Tapi peringkat awal memang kena macam tu. Kena ada ukuran terlebih dahulu untuk kita buka tu. Bahkan tuan-tuan kena ada cermin, kena ambil katakan kalau ada pen ke ataupun ada benda yang lebih besar sikit daripada pensel, kita letak dalam mulut tu untuk pastikan kita buka. Kerana ramai yang kita suruh buka sebenarnya memang tak buka sampai sudah. Dia kata dah buka Ustaz mulut. Tak, sebenarnya tak buka. Bila kita bagi cermin, suruh dia tengok, betul lah tak buka. Nah, tu yang jadi masalah. Jadi dalam huruf isti'la tadi kita sebut dengan bukaan yang lebih luas dengan makna lebih daripada satu gigitan jari. Suka saya sebutkan sekali lagi, pastikan ketika buka rahang jangan dikunci. Macam mana rahang tidak dikunci tu? Ingat balik ketika makan nasi. Ingat balik, cuba ingat. Ataupun ketika makan nasi tu cuba ingat. Kita buka mulut masa nak makan nasi tu, mulut buka. Adakah kita buka dengan rahang kita ada otot kuat? Ketika buka tu tak ada apa. Otot datang ketika nak kunyah, ya. Okey. Tapi tiba-tiba bila kita baca Quran, nak baca satu huruf tu macam kita kunyah huruf tersebut. Macam kita guna tu, kita kuatkan rahang ni, macam kita nak mengunyah huruf itu. Itu yang jadi masalah. Jadi penat, jadi cepat serak, jadi suara tak boleh nak kontrol. Sebab apa? Sebab kita bila mana kita kuatkan bahagian sini, terus secara automatik pangkal lidah pun akan terkejang. Pangkal lidah akan kejang dan pastinya kita tak akan dapat bunyi yang baik sebagaimana yang kita nak. Jadi untuk huruf tadi saya sebutkan untuk fathahnya qa. Yang kedua kha. Ketiga ra. Ra. Pastikan kedudukannya. Kedudukannya ketika kita sebut tu mulut terbuka dan pangkal lidah naik. Pangkal lidah naik. Maka barulah kita akan dapat bunyi yang baik. Campur belakalah. Pangkal lidah naik, tengah ujung lidah tu dia turun ke bawah, kemudian rahang itu tidak terkunci. Dan semua komponen itu melalui latihan yang bukan katalah berpanjangan. Tuan-tuan jangan rasa lemah. Saya ini mungkin lambat pandai sikit dulu, lambat sikit dapat. Tuan-tuan yang mungkin dah belajar banyak dah, bila mana kita buat latihan, mungkin kita baca dalam 2 juzuk, 3 juzuk bacaan,
insya-Allah kita akan beransur dapat menyesuaikan kontrol mulut kita itu untuk mendapatkan bunyi yang terbaik sebagaimana yang kita talaki daripada masyayikh yang mutqin. Memang saya akui perkara ini ramai yang tak highlight, ramai yang tak tegur. Kerana saya dulu pun mengaji Quran, mengajar Quran, dengar benda-benda yang agak pelik tapi tak tahu nak tegur macam mana ni. Tak boleh, tak reti nak tegur. Walaupun dia baca tak macam kita. Tapi kita tak boleh tegur kerana mungkin kita tak faham dari sudut kontrol cara kawal mulut, cara kawal lidah untuk dapatkan bunyi yang terbaik. Jadi tadi kita sebut qa, ra, kha, qa, ra, kha. Dia bukan qa, ra, kha. Bukan gitu. Okey? Apabila kita sebutkan dengan qi, dia akan turun sedikit dari sudut ketebalannya. Kenapa? Kerana dia berbaris atau berharakah kasrah. Keadaan mulut menjadikan dia lebih kurang dari sudut ketebalan. Qi, khi, ri. Tapi jangan sampai khi, ri. Dia akan jadi lebih pula dari sudut nipis. Jadi macam tadilah. Wa ma fawqal qiraah laisal bi qiraah. Benda yang lebih daripada baca, kurang daripada baca tu bukan dikira sebagai bacaan yang baik. Maknanya Ustaz, kalau isti'la infitah ni, huruf qaf kalau kita baca dengan muncung seolah-olah kita tukar daripada sifat infitah kepada itbaq lah gitu. Jadi kita baca dengan muncung. Bukan masalah tukar kepada istifat. Ya, masalahnya kita dah campur fathah dengan dhamma. Fathah dhamma satu. Secara automatik ada unsur pangkal lidah terangkat tu memang tak ada masalah dah sebab dia istilah. Tapi masalahnya adalah percampuran di antara fathah dengan dhamma. Itu yang jadi masalah. Okey, seterusnya kita nak rangka-rangka nak menghampiri pukul 11 dah. Ada 15 minit lagi. Okey, kita nak tengok pula seringai ni. Seringai ni kalau kita faham, seringai dia jadi macam sengih lah, naik pipi lah. Cuma dalam bab bacaan kita guna tarik bibir ke belakang. Maksudnya dia menghala ke bawah sedikit. Cuma kalau kita nak guna juga perkataan seringai, kita kena syarah. Seringai pun kena tarik, dia tak naik pipi lah. Cuma nak ringkas daripada tarik bibir ke belakang. Nak guna seringai boleh lah, cuma kita tak boleh sampai naik pipi. Dia kena ke bawah begini sedikit. Ataupun okey, begitulah. Seterusnya untuk kita nak nipiskan huruf. Okey, saya lupa satu hal. Untuk huruf ra dengan ghain. Yang sukun. Yang ni ramai agak baca dengan apa? Mauqadina. Kadang-kadang takrir tu kita tak bunyi dah. Ataupun ghain pun kita juga maudu. Kadang-kadang kita tak bunyi dah ghain dia tu. Dia seolah-olah kita bunyi ghain, dia bercampur dengan waw dah. Sebab dia asasnya dia nak tebal tapi dia guna muncung untuk tebalkan huruf. Macam mana Ustaz respon dia tu? Responnya dia lari daripada kaedah lah. Bila lari daripada kaedah, maka keluarlah benda-benda pelik lainnya. Bila bercampur dengan kita menghala ke arah muncul, maka ada unsur waw yang akan masuk. Ya, walaupun waw tu tidaklah kita istilahkan sebagai muncung penuh dah. Dia hanya untuk kita istidaratul fam dia, untuk kita bulatkan bahagian depan. Tapi secara umumnya kita sebutlah macam nak ke arah muncung lah, gitu kita sebutlah gitu. Tapi sebenarnya dia baru istidaratul fam. Jadi bila kita campurkan mau, dia akan jadi mau. Jadi ada unsur waw dalam sebutan tersebut. Dan saya nak tambah, ramai orang sebut mar, dia tarik mar. Bila dia tarik maka tak adalah unsur istilah dah hilang. Satu, unsur istilah dah hilang mar. Kemudian yang keduanya ialah dia telah buat satu pergerakan yang mana tadi mungkin kita tak huraikan. Kita katakan bila mana fathah buka, dhammah muncung.
kasrah tarik. Dan sukun apa? Sukun itu maknanya kembalikan keadaan mulut itu kepada asalnya. Kembali kepada asal. Itu kedudukan bagi sukun. Jadi kalau kita buat mar, kita dah tarik mulut ni. Ini bukan kedudukan sukun. Jadi sukun kena kekal. Mar. Kita cuma apa yang kita perlu buat? Angkat pangkal lidah kerana huruf itu huruf isti'la. Jangan kita campur dengan pergerakan yang lain sehingga merosakkan bunyi huruf tersebut. Ada? Ramai orang sebut ghairil maghdubi. Dia sambung terus dengan huruf dha bagi depan. Sambung terus dengan dha tu. Tu yang jadi rosak tu. Jadi kita ambil ra ghairil maghdubi. Kita ambil dengan angkat pangkal lidah. Maghdu. Kita bukan marbu. Okey. Cuma jagalah situ. Dia sudut sifatnya pula jangan makdu, jangan mak sikit, tak ada, dia mesti ada seretan yang menunjukkan kepada sifat rakhawah yang ada pada huruf ghain itu pula. Jadi sebenarnya kalau kita nak huraikan dengan terperinci, dia melibatkan banyak perkara. Dia melibatkan sifat yang lain. Bukan sahaja kita nak cerita sifat isti'la, istifal, itba' infitah, tapi dia akan pergi kepada sifat jahar, sifat hamas, syiddah, rakhawah. Dia akan masuk lagi pada huruf tertentu, ada qalqalah, ada macam-macam perkara lagi terhasil daripada perbincangan. Kerana dia tidak boleh istighna, dia tak boleh tumpu hanya untuk dengan itu sahaja, sedangkan tuntutan pada huruf tersebut ada pelbagai sifat lain yang perlu kita raih. Ra pun gitu juga. Marqadina. Tak boleh mar. Jaga kedudukan mar. Ambil lidah tu, letak pada tempatnya. Pada tempatnya. Tempatnya mana Ustaz? Orang tanya, kena gulung lidah ke? Kena letak dekat mana? Atas ni kena bertemu dekat mana? Okey. Untuk huruf ra, okey, ni semalam baru jumpa hurai ni. Untuk huruf ra, kita letakkan hujung lidah, maksudnya bukan depan sekali. Lidah tu nanti saya ambil. Okey. Saya ada lidah ni kan. Yang merah ni lidah. Ini hujung sekali. Ini di bahagian sini ni, ini kira masih lagi hujung. Sini ni. Bukan ujung betul-betul hujung. Hujung betul-betul hujung itu adalah untuk lam, dan juga lam di ujung sekali. Asalah atau mustadaqul lisan. Atas ni adalah tempat nun. Dan belakang sikit itu adalah tempat ra. Ra kita nak letak ke mana? Jumpa dengan mana? Jumpa gusi kesat. Gusi kesat ni hak mana? Mungkin orang kata salah faham. Okey, kita ambil daripada gigi, tarik lidah sikit, kita jumpa gusi. Tempat itu adalah merupakan tempat usul sanayal ulia, tempat tumbuh gigi kaki atas. Tarik sikit lagi nak melengkung tu. Nak melengkung naik ke langit tu. Di situ kita akan jumpa gusi yang banyak garis-garis. Banyak urat-urat timbul tu. Urat-urat timbul tu. Kalau naik lebih lagi, kita akan jumpa lelangit yang licin. Langit licin. Jadi itu bukan tempat ra. Tempat ra adalah pada tempat yang bergaris-garis atau tempat yang tak rata tu. Iaitu saya sebutkan dengan, kalau kita bawa kereta, kita lalu di tempat yang ada line kuning banyak tu. Kalau kita lalu di tempat line kuning banyak tu, tayar kereta kita sentuh line kuning tersebut, maka pasti akan bunyi. Tapi kalau kita buat lari, kita alih kereta kita tu, kita pusing steering, kita lari daripada line kuning tu, maka tak bunyilah getar tersebut. Okey? Jadi kalau sampai mau naik atas, dia tak ada getar dah atas. Sebab apa? Tak ada tempat yang boleh jadikan getar. Kalau kita letakkan lidah ini kena dengan tempat kesat-kesatnya itu, maka memang dia akan bergetar. Sampai kepada peringkat mana getar tu? Kalau dalam keadaan bersabdu, kita tak jaga, dia akan berpotensi untuk jadi lebih pula getar. Sebab apa jadi lebih? Memang tempat dia. Lidah bila duduk situ, dia cara nak getar je. Kita kadang-kadang kalau kita tak berhati-hati, huruf yang bersabdu, kita akan getarkan sampai kepada peringkat contoh perkataan Ar-Rahman.
Ar-Rahman. Ar-Rahman. Bukan boleh pergi banyak tu. Kalau kita buat Ar-Rahmanir-Rahim, banyak boleh buat. Tanpa kita takalluf pun, tanpa kita bersungguh-sungguh nak buat banyak, boleh jadi banyak. Kerana itu ulama kena bagi peringatan. Dia bagi peringatan wa akhfi takriran idza ma syuddida. Sorok sikit, takrir itu, jaga takrir itu. Kalau dia bersabdu, jangan sampai peringkat jadi banyak begitu sekali. Jadi bahagian sini ada yang orang salah faham. Dia kata jangan getar. Macam mana jangan getar? Kalau tempat tu lidah jumpa tempat tersebut mesti getar. Kalau tak nak getar, pergi letak tempat lain lah. Kalau tak getar mesti dia letak tempat lain. Saya berani cakap begitu. Kalau tak letak situ mesti tak ada getar. Tapi kalau letak tempat tu mesti ada getar. Cuma banyak mana nak getar tu kita kena kontrol mengikut keadaan sesuatu huruf. Baik, itu secara umumlah kita terangkan. Yang benda ni pun dia tak akan mampu untuk dapatkan zauq dengan saya sebagai huraian itu. Dia nak dapatnya, dia memang kena talaki lah, kena mengadap lah. Baru kita akan dapat dari sudut sebutan macam mana orang tu pesen mana sebut, baru kita boleh betulkan gini sikit. Dia salah kat mana? Kita buat mulut tak kena, lidah tak kena, buka tak cukup, apa semua. Di situ lah kita betulkan sedikit demi sedikit. Wallahu a'lam. Maknanya kesimpulan mudah dianya, huruf ra ni walaupun kita nak tebal, kita tak boleh nak muncung juga. Kalau muncung dia lari daripada titik pertemuan dia tu. Sepatut bertemu kat depan ni kita tarik tempat yang licin, lari daripada line kuning tu. Contoh kalau naik kenderaan tadilah. Tak boleh muncung. Dia kena dalam keadaan yang biasa lah. Buka je. Okey. Lepas tu pula kita nak masuk kepada huruf nipis secara ringkas dah. Nak hampir pukul 11 dah. Betul ke tak? Betul ataupun tidak huruf nipis ni kita nak sebut biar dia bunyi nipis, huruf nipis bahagian atas lah. Kita kena seringai untuk bunyi nipis. Adakah seringai ni betul dia akan jadi nipis, tapi ada tak kesan kepada baris tadi? Sempurna ke tak bunyi baris ataupun bunyi fathah tadi? Sebenarnya kita dah jawab banyak kali dah ni. Secara tak langsungnya kita dah jawab banyak kali. Tuntutan fathah adalah buka. Kalau kita campur dengan seringai, maksudnya kita dah campur fathah campur dengan kasrah. Ada fathah campur dengan kasrah, maka memang total out lah. Kita punya kaedahnya out. Kaedah tu tak boleh pakai. Yang kita dah baca tadi, kita kata untuk fathah bibir kita berada dalam keadaan muhayyid, duduk dalam keadaan yang jaga macam tu je, yang biasa tu je. Tak boleh nak tarik, tak boleh nak masam. Ikut keadaan mulut kita itu, maka daripada situ kita buka. Kita buka. Itu kaedahnya. Jadi kalau kita nak campur dengan tarik dulu, baru nak buka, maka ia pasti akan mengganggu dari sudut ketepatan bunyi. Akan ganggu dari sudut ketepatan bunyi, dan mungkin hak nipis tu akan jadi lebih nipis lah. Akan jadi, kalau nak nipis dia jadi lebih nipis ke? Tidak sebagaimana yang dikehendaki. Okay. Jadi huraian ni sebenarnya dah ada dalam kita menghuraikan berkaitan dengan huruf yang tebal tadi, tak muncung. Kita cuma kembali kepada muncung, seringai, ini adalah kerja interaksi dengan harakah ataupun interaksi dengan baris, bukan kesan untuk menambah tebal, mengurang tebal, menambah nipis ke apa, tak ada. Dia hanya untuk kita bila mana tengok baris macam mana, harakah tu macam mana, itulah kerja bibir kita, kerja mulut kita untuk kita buka, tarik dan juga muncung. Okey, nak tebal, kerja lidah untuk kita bentuk ketebalan itu. Okey. Saya rasa kalau sebut satu lagi pun dia sama je, dia kembali kepada asas. Tapi saya nak ulang balik. Kata untuk kerja lidah saja, tapi ada kerja lain jugalah dia tambah untuk tebal tu. Tapi nak ceritanya secara umumnya itu tertumpu kerja tu bahagian situ. Walaupun saya dah sebut tadi banyak komponen-komponen lain untuk dapatkan tebal tadi tu. Tapi tidak terlibat dengan
tak terlibat dengan muncung untuk tebal, tak terlibat dengan seringai untuk nipis. Sebab kita ada dengar juga, dia kata contoh kalimah subhana. Subhana kan? Kita nak nipis dia, kita kena seringai dulu baru kita muncung. Kena su, baru dia jadi nipis dia kata. Sebab sin kan bagi depan dia mudah jadi tebal dia kata. Kena seringai dulu. Benda ni pun sama juga kembali kepada kaedah asal lah. Mulut kita tu kena berada dalam keadaan yang bebas untuk kita pergi kepada baris tu. So, Ustaz ada nak tambah lagi? Okey, tak ada dah tu. Perbincangan benda sama, soalan kita ulang benda sama dah. Benda yang sama dah kalau diulang. Maknanya kita boleh tegaskan di sini bahawa muncung untuk huruf tebal, apa seringai untuk huruf nipis ni kita tak boleh pakai lah. Sebab minggu lepas kita tengok dari sudut nasnya bagaimana, kata-kata ulamanya bagaimana. Hari ni kita tengok dari sudut praktikal juga. Ada lagi tempat. Contohnya kuntum. Ada baca kuntum. Kita dengar gunnah dia tu tak kuat sebab dia seringai untuk nipiskan huruf tak. Gitu juga kalau Ustaz boleh respon tentang may ya'mal, nun mati bertemu dengan ya, idgham. Dia baca may ya'mal. Ustaz boleh respon yang ni ramai ikut baca begini ni. Ni masuk sampingan dah ni tidak topik itu dah. Okey. Untuk perkataan pertamanya tadi apa dah? Kuntum. Okey. Kita balik semula kepada peranan baris. Peranan baris harakah tadi. Kalau dhammah maka kita muncung. Kalau kasrah kita seringai. Kalau fathah kita buka. Kalau mati balik asal. Jadi bila kita baca in kuntum, tengok kuntum, kita pergi jangan kuntum habis muncung. Ada juga macam-macam tu. Ataupun nak terlebih. Dia nak kuntum tarik pula. Tak. Jangan tarik. Mulut kita ini dia jenis elastik. Dia jenis macam getah juga. Nak muncung tu kita guna tenaga untuk memuncungkan. Bila kita lepas tenaga tu, dia balik pada kedudukan asal. Dia balik asal, itulah kedudukan yang sepatutnya bagi huruf yang kita katakan dia adalah huruf yang sukun. Kerana kita kata sukun tadi, dia kembali kepada asal dari kedudukan mulut. Jadi kita ulang balik. In kuntum, tum. Jangan tum. Tarik dah, tak nak dah. Lebih dah tu. Okey. Pertama. Yang kedua. Wa may ya'mal. Sebab ramai baca dengan seringai ni. May nak nipiskan itu. Kalau baca dengan seringai, dia jadi apa? Saya nak pergi dulu kepada apa makna dengung. Dengung ialah suara lunak yang keluar dari hidung atau dari khayshum. Suara lunak yang keluar daripada hidung. Kalau suara tu tak keluar dari hidung, nama dengung tak? Tak dengung lah. Mudah ceritanya. Kalau dia seringaikan begitu, apa jadi? Dia akan baca dengan wa may ya'mal. Wa may. Itu bermaksud tidak berlaku dengung. Tetapi berlaku pemanjangan pada makhraj ya. Berlaku pemanjangan pada makhraj ya. Wa may ya'mal. Okey. Sepatutnya kita hendaklah halakan bunyi itu ke hidung. Walaupun bau bagi ya itu kuat. Bau ya itu kuat. Tetapi tetap juga mesti dialirkan ke hidung. Kerana nak dapatkan dengung. Jadi maka bunyinya akan jadi wa may ya'mal. Wa may ya'mal. Kita ambil pergi ke hidung. Jadi nak huraian lebih ke sebab kita pukul sebelah ni. Saya buka ni. Biasa kita bincang bab Ronah ni 3 jam. Tak boleh bincang dalam masa 3 minit. Okey. Kita kena tengoklah perbahasan berkaitan dengan idgham, berkaitan dengan ikhfa ni dia berkait dengan tamakun dalam hidung ni. Bila masuk bab tamakun ni dia banyaklah perbahasannya. Cuma kita masuk kita idgham ikhfa pula habis. Idgham lain, ikhfa lain, musyaddad lain. Okey. Cuma kita kena ambil kesimpulan bahawa kita tak boleh nak seringai.
Kita hanya perlu kepada balik ke tempat asal saja. Kataan tu kita kena jelaslah. Okey. Dengung suara. Okey, tak ada apalah. Cuma ada soal, ada tanya. Dia kata tak nak buka soalan ke? Ustaz Saiful nak buka soalan tak? Cuma saya perasan ada 2-3 soalan, cuma yang tak masuk bab tu kita tak jawab lah malam ni. Kalau tak masuk bab biarlah. Kalau berkaitan tu kita jawab. InsyaAllah. Itu kita jawab lain kali lah. Tengoklah ada kesempatan waktu dapat kita kongsi sikit sebanyak. Dan kita alu-alukan jugalah bagi guru-guru, para guru Quran yang ada title-title yang mempunyai kemahiran yang tinggi tu, boleh kita boleh berkongsi lah apa-apa yang sepatutnya. Kalau ada tak kena, minta ada teguran lah. Kita terbuka bila mana kita dapati bahawa kita ada kesilapan yang kita lakukan, maka kita dengan rendah hati kita terima dan kita betulkan. Kita betulkan. Tak mungkin apa yang saya baca itu semua betul. Ada. Nak tanya Ustaz, aib tak kalau kita ajar ni kita dapat ilmu tak berapa tepat. Kita ajar macam tu. Tiba-tiba kita dapat ilmu yang tepat, yang lebih kena dengan perbahasan ulama, yang lebih kena dengan talaki. Adakah aib untuk kita tukar balik kepada yang lebih tepat? Bagi saya memang tak ada masalah. Bahkan kita rasa beruntung. Kita dapat betulkan apa yang telah pun kita tersilap suatu ketika dulu. Jadi kita mungkin mengajar ada kesilapan dalam kita mengajar. Tiba-tiba kita talaki, kita belajar dapat suatu input yang baru. Maka kita sama-sama kongsi, kita buang yang lama dan kita dapatkan ambil yang baru. Dan bagi saya tidak merasakan ia sebagai satu perkara yang mengaibkan kita, kerana semua orang melalui zaman itu, melalui proses tersebut. Dia tidak dilahirkan pandai 100% sehingga tidak berlaku kesilapan daripada dirinya, yang dia perlu terima teguran daripada orang lain untuk memperbetulkan apa yang telah pun dia tersilap. Okey. Untuk ringkaslah, saya nak terus minta Ustaz Saiful buat kesimpulan je lah malam ni. Okey. Kesimpulannya, lebih kurang apa yang telah pun kita buka tadi, takut lupa. Interaksi kita adalah kalau melibatkan mulut ataupun melibatkan bibir, bukaan mulut, maka kita berinteraksi dengan baris, iaitu kalau fathah kita buka mulut, yang kita terima adalah bukaan untuk huruf nipis. Istifal infitahnya adalah satu gigitan jari. Jika huruf itu itbaq, huruf itu tebal, maka kita buka lebih sikit lagi daripada itu. Dan untuk dhammahnya kita muncungkan ni kita tekan di bahagian sini supaya dia dapat akan ke depan. Jangan muncung macam ni, jangan muncung. Ini tidak kira muncung. Ini kata Syekh muncung Turki ni. Ada muncung Turki, ta'malun, muslimun. Tu bukan tu. Dia kena tekan hak ni baru dapatkan muncung. Sementara untuk kasrahnya kita tarik, kita tarik ke belakang, tapi jangan sampai ini naik. Jangan sampai ini naik, maknanya kontrol lah, mungkin agak ke belakang ke bawah sedikit ke macam mana. Jangan sampai bahagian pipi ni tertolak naik ke atas. Sementara untuk menebalkan huruf, kita berinteraksi dengan lidah kita. Untuk huruf isti'la, angkat pangkal lidah. Untuk huruf itbaq, maka kita lenturkan bahagian pertengahan lidah untuk hasilkan kepungan angin. Jadi bunyi akan jadi tebal. Dan untuk huruf istifal, maka pangkal lidah itu turun. Infitah, pangkal lidahnya, tengah lidah itu rata. Dan jangan lupa bukaan mulut yang kita sebutkan itu adalah terbuka semuanya. Terbuka tadi bukan sahaja nampak depan je buka, tetapi bahagian rahang ini mesti dalam keadaan longgar. Dan keadaan longgar ini adalah kita melalui pemerhatian perbezaan di antara cara lantunan, cara bukaan, cara lantunan orang Arab berbanding dengan orang Melayu. Macam mana mereka sebut, kita sendiri pun boleh rasa bagaimana kita bercakap bahasa Melayu dalam keadaan yang
yang terkunci bahagian sini, terpaksa berubat ni, nak suruh jadi longgar kalau nak baca Quran. Kalau tidak, dia akan pergi. Kalau kita nak guna kaedah Arab itu dalam bercakap, orang Melayu pula akan mengata kita pula. Dengan apa ni, sebab bercakap jadi macam orang bukan Melayu dah ni. Sebab kita terlonggar sini. Ini budaya bercakap bagi kedua-dua bangsa, khususnya Melayu dan juga Arab. Mungkin bangsa lain dia ada masalah lain. Kebetulan tajwid yang dibuat ni pula dulunya adalah tajwid untuk orang Arab. Dia tak highlight benda ni. Tak highlight buka mulut, dia tak highlight apa sebab apa. Itu ditulis zaman Abu Aswad Dadu Ali, zaman Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Zaman tu tak ada masalah ni. Zaman orang ramai masih lagi ramai yang fasih. Walaupun tak dinafikan, telah mula berlaku percampuran dengan orang bukan Arab dalam negara Islam pada ketika itu. Jadi saya kira cukup sekadar itu dulu pertemuan kita pada malam ini. Saya mohon kemaafan daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian jika ada kesilapan. Begitu juga jika ada sebarang teguran, saya terbuka untuk menerimanya dan kita boleh berbincang bagi memurnikan keadaan. Yang pentingnya Al-Quran dapat kita martabatkan pada kedudukannya yang betul. Wallahu a'lam. Okay, terima kasih kepada Ustaz Saiful di atas penerangan dan kesimpulan yang telah diberikan sebentar tadi. Dan saya tak nak simpul panjang. Daripada saya nak ajak tuan-tuan untuk tengok daripada siri pertama dan siri kedua. Mengapa saya begitu lantang untuk tidak membenarkan kaedah muncung dan seringai dipraktikkan dalam bacaan. Okey. Saya begitu lantang dalam bab ni sebab ianya rosak dari sudut nas dan rosak dari sudut teori dan praktikal. Okey, sebab tu kita menerangkan beberapa kali dan kita bagi tahu tak boleh guna atas dasar sebabnya kita nak jaga kualiti bacaan Al-Quran supaya baiklah. Dan tidak dinafikan ramai di kalangan kita baca dengan keadaan muncung dan seringai ni. Salah baca tak mengapa, ianya boleh dibaiki. Cuma benda yang salah tadi, jika kita buat kaedah, maka makin ramai yang salah dan orang yang buat salah tu dia rasa dia betul. Ini satu masalah yang kita perlu tangani bersama dan saya ambil tanggungjawab untuk cuba menjawab dan minggu lepas kita bersama dengan dua orang doktor daripada bidang Al-Quranul Karim dan malam ni saya jemput abang saya Al-Fadhil Ustaz Saiful Azlan untuk menerangkan kepada anda semua. Dan kenapa saya tak berseorang malam ni? Sebab saya tak nak, sebab banyak kali dah cakap benda ni. Saya takut ada yang selalu ikut saya dia rasa boring. Jadi kita bawa kelainan, bawa Ustaz Saiful untuk menerangkan benda ni kepada kita pada malam ni lah. Jadi kesimpulannya adalah muncung dan seringai dalam menipiskan dan menebalkan huruf ni kita tak boleh pakai lah. Okey, itu yang saya nak bagi tahu, nak suruh tuan-tuan sampai dan untuk tuan-tuan ambil tindakan bersamalah. Okey. Segala kekurangan saya minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam lain waktu, lain siaran insyaAllah. Fama kana khairan fahuwa min indillah wa ma kana syarran wa dha'fan fahuwa min qillati ilmi wa dha'fi nafsi. Kita tutup dulu majlis kita pada malam ni dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.